Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha wajhilah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, pertama wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya sabit dan tetap, yakni wajib pada akal kita menyebut ataupun wajib pada akal kita menghukumkan bahawasanya Allah Ta'ala tu sabit dan tetap. Allah Ta'ala bersifat dengan wujud. Baik. Kita dah telajak dah. Hari tu kita tak baca sifat wujud. Kita terus pergi kepada qidam. Baik. Pada hari ni kita ulang balik. Kita patah balik belakang. Kita buat U-turn. Kita baca pula sifat wujud. Nanti insyaAllah akan datang. Masa akan datang kita sambung pula yang ketiga. Baik. Seperti mana pelajaran kita yang telah lepas menyebutkan rukun iman yang pertama tu percaya dengan Allah. Rukun iman yang pertama, maka nak mengesahkan iman kita berkenaan dengan percaya dengan Allah tu, ulama kata caranya terbahagi kepada dua bahagi. Pertama, mempercayai Allah Ta'ala tu dengan bahawasanya tetap bagi Allah Ta'ala tu segala sifat kamalat ataupun sifat kesempurnaan. Yang mana sifat kesempurnaan ni amat banyak dan tidak ada sekali-kali pada Allah Ta'ala tu sifat kekurangan. Baik, itu cara i'tiqad secara ijmali. Sebab nak beramal dengan rukun iman yang pertama ni, mesti kita kena i'tiqad, yakni percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Jadi termasuklah sifat wujud. Jadi kita kena kata Allah Ta'ala tu ada.
dan kita masukkan dalam hati Allah Ta'ala tu wujud, Tuhan tu wujud, ada dan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan tidak ada baginya sama sekali sifat-sifat kekurangan. Okey, itu secara ijmali, yakni secara pukul borong. Dan tak cukup dengan pukul borong tu. Beriman dengan Allah secara pukul rata yang pertama ni tak cukup lagi, tak memadai lagi. Masuk pula kita pada cara yang kedua, iaitulah mempercayai ataupun beriman, beriktikad bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala tu segala sifat kesempurnaan yang secara tafsilnya 13 sifat. Yang itu saya dah huraikan dulu kan. 13 sifat tu itu pandangan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Inilah kaul yang kata kaul yang rajah, kaul yang kuat. Okay. Setakat kita orang-orang awam ni sudah cukup dah dan memadai dah untuk kita beriman dengan 13 sifat. Kalau nak tambah lagi, ikut macam mana pandangan Imam Abu Hasan Ash'ari, Imam Abu Mansur Maturidi, tak apa juga, kita tambah lagi 7. Nanti akan datang saya huraikan macam mana 7 yang tinggal lagi tu. Jadi maknanya, kalau ada orang yang tidak reti sifat 20 ni, maknanya belum lagi memadai untuk mengesahkan iman dia. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kita takut-takut kalau tak sah iman ni, takut kekal dalam api neraka. Sebab iman dia tidak sah, tak memadai. Baik, jadi kita jangan tunding jari pada orang. Kita tengok diri kita ni. Kita ni macam mana? Okay? Tapi Alhamdulillah, sekarang kita dah masuk di dalam pengajian. Bila masuk dalam pengajian ni, sekurang-kurangnya Allah Ta'ala dah bukakan pintu hidayat, pintu taufik dia untuk kita mengesahkan iman kita. Baik. Jadi kita masuk ni yang pertama ni, wajib kita percaya. Kita tu siapa? Kita tu ialah orang yang mukallaf, yakni orang yang sampai umur dan ada akal, sampai umur dan ada akal. Tak kira lah laki-laki ke, perempuan ke, ataupun yang tukar jantina ke, tak kira. Dia wajib kena percaya. Mana percaya tu? Yakin. Itulah dinamakan iman. Percaya itulah dinamakan iman dengan yakin. Soal iman ni dia tak boleh kod tak boleh. Boleh jadi ada kod, tak boleh. Ataupun ada kod, tak boleh. Dia masalah bila sebut kod tu belum sampai peringkat yakin. Sedangkan iman tu dia kena 100%. Dia kena bulat macam tu. Baik, jadi kita percaya, yakin 100%. Dan kita i'tiqad, sematkan dalam hati. I'tiqad tu kerja hati. Percaya dalam hati. Jadi i'tiqad tu simpulkan dalam hati. Apa yang kita nak percaya, apa yang kita nak i'tiqad. I'tiqad tu simpulan iman lah. Baik, apa yang kita nak percaya dan nak i'tiqad, akan bahawasanya sabit dan tetap, yakni dalam kurungan wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan wujud. Wajib ni, wajib Allah Ta'ala, itu wajib pada akal. Kalau wajib kita percaya tu, itu wajib syarak. Wajib kita percaya atas hukum syarak.
syarak yang mewajibkan atas kita. Syarak yang tekan. Syarak tu siapa? Allah dan Rasul lah. Allah dan Rasul ya. Yang memerintahkan kita untuk percaya. Jadi yang di bawah ni bahawasanya sabit. Sabit tu kita terjemah dalam bahasa kita sungguh dan tetap tak berubah. Wajib, yakni wajib pada akal kita hukum Allah Ta'ala tu bersifat dengan wujud. Apa makna wujud? Terjemahan dalam bahasa Melayu. Wujud tu bahasa Arab. Kita terjemah dalam bahasa Melayu tu ada. Dalam ni dia kata ada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nak faham lagi kan, ada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Letak macam itulah. Nak bagi mudah faham kita. Wujud tu mana apa? Wujud tu bahasa Arab. Jadi wujud diterjemah dalam bahasa Melayu ada. Ada apa? Ada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada zat Allah Ta'ala ni. Ada zat Allah Ta'ala ni. Dia tidak berhajat kepada tempat. Ada zat Allah Ta'ala ni. Dia tidak berhajat kepada tempat. Kalau orang tanya lah. Kan tiap-tiap benda ada tu bertempat. Oh, yang itu tak boleh dibangsakan kepada Tuhan. Kalau kata, mesti ada tu ada yang bertempat. Itu kena pada makhluk. Yang itu kena pada makhluk. Dia bukan boleh kena pada Tuhan. Baik, kenapa? Kerana bila sebut tempat, bila sebut tempat, maka tempat tu kena pada makhluk. Tempat tu sendiri makhluk. Tempat tu sendiri makhluk. Bila tempat tu sendiri adalah makhluk, maka tuan-tuan sekalian, adakah Allah Ta'ala berhajat kepada makhluk? Ni kalau nak dibahaskan ni, saya nak cerita tuan-tuan satu kisah yang berlaku pada di Jordan. Ada beberapa orang pelajar daripada Fatani. Orang Fatani ni tuan-tuan sekalian, mereka dah belajar di pondok-pondok ataupun di madrasah tradisional orang Melayu di Fatani. Pondok lah. Siapa pernah pergi pondok, tengok pondok kecil-kecil tu, pondok-pondok tu, dalam tu banyaklah pelajar-pelajar ya. Jadi 2-3 orang budak ni, orang Fatani ni tuan-tuan, dia pergi belajar, melanjutkan pelajarannya di universiti di Jordan. Salah satu universiti kat Jordan lah. Tapi saya tak tahulah universiti Yarmouk ke, universiti Muqtah ke, wallahu a'lam lah. Tapi salah satu universiti di Jordan. Baik. Tiba-tiba mereka ni 3-4 orang ni, 3 orang rasanya, dia ambil jurusan Usuluddin. Ambil jurusan Usuluddin. Dalam kelas tu, pensyarah tu menyebutkan Allah Ta'ala tu di arash. Allah Ta'ala tu di arash. Ni saya buat cerita ni kan, nak menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala tu Tuhan, dia bukan boleh disamakan dengan makhluk. Tak boleh. Dalam kelas tu, pensyarah tu, lecturer tu, dia mengatakan Allah Ta'ala tu berada di arash. Jadi budak-budak Arab ni tuan-tuan sekalian, diam ajalah. Ni 3 orang Melayu Fatani yang dah belajar pondok ni. Salah seorang daripada mereka bangun. Ya Syekh, tanya. Ya Syekh. Qabla, dia tanya, man khalaqa arash? Siapa yang menjadikan arash? Dia tanya kepada pensyarah tu. Dia tanya, man khalaqal arash? Siapa yang menjadikan arash tu? Jadi Arab tu pensyarah tu kata, tab'an Allah, dia kata.
Tak dapat tidaklah. Dia kata, Allah lah yang menjadikan aras tu. Jadi pelajar tu kata, izan al-arash makhluk. Dia kata, kalau macam tu, budak pelajar tu, izan al-arash makhluk. Kalau macam tu, aras tu adalah makhluk. Jadi pensyarah kata, tabaan, ya. Memang betul, aras tu adalah makhluk. Jadi bila macam tu tuan-tuan, pelajar tu tanya lagi. Dia kata, dia tanya lagi, qabla khalaqallahu al-arash, sebelum Allah Ta'ala menjadikan aras tu, aina Allah? Tengok soalan ni tuan-tuan sekalian. Budak ni ngaji tauhid. Cara kita ni dah boleh nak berbahas dengan seorang pensyarah tuan-tuan. Jadi kalau kamu kata, dia makna perkataan tu, kalau pensyarah tu kata Allah Ta'ala tu di aras, sedangkan aras tu adalah makhluk, pelajar tu tanya, sebelum Allah Ta'ala jadikan aras tu, Allah Ta'ala di mana? Di mana Allah Ta'ala tu? Lalu kata pensyarah tu, fil hawa. Dia kata di udara. Fil hawa, di udara. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kata di udara, pelajar tu bangun lagi. Al-hawa man khalaqahu. Hawa tu siapa yang menjadikan dia? Siapa menjadikan hawa tu? Tabaan Allah. Pelajar pensyarah tu kata, tak dapat tidaklah, Allah lah. Izan al-hawa makhluk. Kalau macam tu, arah hawa udara tu pun adalah makhluk. Pelajar tu tanya pula, qabla khalaqallahu hawa, sebelum Allah Ta'ala menjadikan hawa tu aina Allah? Tengok tuan-tuan. Tengok ya. Jadi bila pensyarah tu tak dapat jawab tuan-tuan, maksudnya sebelum Allah Ta'ala jadikan hawa udara tu, Allah di mana? Jadi tuan-tuan, soalan tu bunuh pensyarah tu tuan. Tak boleh jawab dia. Itulah bahayanya tuan-tuan sekalian. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu bertempat. Dan sekarang ni, jadi yang belajar kitab ni tuan-tuan, yang baca kitab ni, yang belajar kitab ni tuan-tuan sekalian, zaman kita ni kan, banyak sangat ejen. Banyak sangat ejen yang nak menyesatkan kita umat Islam. Nak suruh kita i'tikad Allah Ta'ala tu bertempat. Ini masalah tuan-tuan. Ada yang mengatakan dia pusing-pusing. Dia pusing-pusing pula hari ni tuan-tuan. Dia kata, oh tempat tu amrun i'tibari lah, apalah, begitulah, beginilah. Itu masalah kita pada ni. Yang kita nak mudah pegang, Allah Ta'ala tu tidak bertempat. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala tu, dia bukan macam makhluk berbentuk, berjirim, berjisim. Itu aja, mudah aja kita nak faham dia. Jadi yang kita nak pegangnya macam mana? Allah Ta'ala tu ada. Tidak ada tempat bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tak berhajat kepada tempat. Dengan sebab dia bukan makhluk. Dia bukan seperti makhluk yang berjirim, yang berjisim dan sebagainya. Itu je, mudah je. Jadi tuan-tuan, jadi kita yang ngaji sifat 20 ni tuan-tuan, kalau adalah kita dengar mana-mana guru, mana-mana pensyarah, mana-mana penceramah yang mengatakan Allah Ta'ala tu bertempat, inilah senjatanya tuan-tuan sekalian. Jadi kan akhirnya cerita 3 pelajar tuan-tuan diperintahkan mereka keluar daripada universiti. Tengok. Patutnya kalau nak berdebat betul lah. Kalau nak kita kata kita tu pandai Allah Ta'ala tu bertempat. Jadi kita kena terbukalah dengan pelajar-pelajar kita ni. Akhirnya 3 pelajar tu tuan-tuan disuruh keluar daripada universiti tu. Ini masalah tuan-tuan sekalian. Dah dia tak boleh jawab. Kalau betul, tentulah boleh jawab. Tentulah ada jawapan yang mematikan hujah
Tapi kenapa jawapan kita tak mematikan hujah? Pusing kok tu pun kena, pusing kok ni pun kena, pusing macam mana pun dia kena. Jaga baik-baik. Okey. Yang kita nak pegang sekarang ni keyakinan kita Allah Ta'ala tu ada dengan dalil kita. Tengok. Okey. Dalam kitab ni disuruh pegang dalil Quran. Dalil alam. Kalau dalam kitab lain tuan-tuan ya. Kalau dalam kitab lain, umpamanya kitab Faridatul Faraid karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani, dan kitab-kitab lain seperti kitab Misbahul Munir karangan Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Ismail, kitab Baquratul Amani karangan Syekh Wan Ismail bin Wan Abdul Qadir, seperti kitab Aqidatun Najid dan lain-lain kitab lah. Kebanyakannya mengkuatkan dalil akal. Tapi torik kitab yang kita baca ni, Kifayatul Muqtadi ni, torik dianya, jalanan dianya mengkuatkan dalil Quran untuk orang awam. Agak apa panggil? Mukhtalif sikit dah dengan kitab-kitab yang terdahulu tu. Tapi tak apa. Kita boleh faham. Okey, tengok ya. Kata dia, dan wajib kita percaya dan i'tiqad tidak sama sekali, yakni mustahil pada akal. Akal kita yang hukum. Mustahil tu mustahil pada akal. Mustahil maknanya benda tak boleh jadi. Kalau orang tanya apa makna mustahil pada akal, ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Tu makna mustahil pada akal. Okey. Barang yang tak tergambar pada akal kita, ma la yutasawwaru fil aqli, barang yang tidak terupa pada akal kita adanya. Jadi ada benda mustahil tu tak tergambar pada akal kita. Maksudnya ialah pada akal kita benda mustahil ni tak boleh wujud sekali-kali, tak boleh ada sekali-kali, tak boleh. Benda wujud tu, benda mustahil tu benda yang tak boleh wujud. Benda yang tak boleh jadi, benda yang tak boleh sungguh, tu mustahil. Jadi di sini wajib kita percaya, wajib kita i'tiqad yang Allah Ta'ala tu bersifat dengan lawannya. Jadi tidak sekali-kali Allah Ta'ala tu bersifat dengan lawannya, lawan bagi wujud. Tengok ya. Kata wajib kita percaya dan i'tiqad tidak sama sekali, yakni mustahil. Tidak sama sekali, ini mustahil. Di atas Allah Ta'ala tu bersifat dengan lawannya. Lawan bagi wujud tu apa? Iaitu tiada. Tiada zat Allah Ta'ala. Tiada zat Allah Ta'ala tu, bahasa kita kata mudahnya, tak ada zat Allah Ta'ala. Tak ada zat Allah Ta'ala tu mustahil. Walaupun dulu, kini dan akan datang. Sekali-kali tidak macam tu. Yang kita nak pegangnya, ada Allah Ta'ala tu, ada yang tidak tidak diputuskan dengan tiada. Okay? Kalau macam kita ni, ada kita ni boleh diputuskan dengan tiada. Bila kita mati, bila kita meninggal dunia. Bila kita meninggal dunia, maka ada kita tu diputuskan dengan tiada. Ada, tiba-tiba tiada. Tiada tu yang memutuskan ada kita. Putus tiada kita tu terhenti. Ada kita tu terhenti dengan tiada. Tapi zat Allah Ta'ala ni tak boleh ataupun tak terima pada akal diputuskan ada Allah tu oleh ketiadaan. Jadi tiada pula memutuskan ada. Hilang tiada tu, jadi tiada tu terputus, tiada jadi ada tu jadi tiada. Maka tuan-tuan sekalian, itu adalah perkara yang mustahil. Tak boleh terima pada akal. Tak boleh terima sama sekali
pada akal kita tuan-tuan. Yang kita nak pegangnya ialah Allah Ta'ala tu ada yang tidak terhenti dengan ketiadaan. Yang tidak terhenti dengan ketiadaan. Jadi Allah Ta'ala tu sentiasa bersifat dengan ada. Macam kita ni tak boleh kata sentiasa bersifat dengan ada. Sebab kita ni semua dah yakin dah kita semua ni akan mati. Semua kita ni akan binasa. Okay? Baik. Jadi nak menguatkan kita punya pegangan, nak menguatkan kita punya i'tiqad, kepercayaan kita yang mengatakan Allah Ta'ala tu ada, tak terima tiada. Okay? Nak menguatkan pegangan kita, nak menguatkan i'tiqad kita, keyakinan kita, mesti ada tanda, mesti ada dalil, mesti ada nas. Kalau tidak ada dalil, kalau tidak ada nas, yang tu yang boleh bergoncang kita punya pegangan apabila ada yang goncang. Ada yang menggoncang tu, ada yang menggoncang pegangan kita. Sebab tidak ada dalil ataupun ada dalil tapi tak faham. Ada dalil tapi tak kuat. Sehingga boleh digoncang oleh orang, oleh pihak lain, oleh anasir yang lain. Itu kita punya pegangan tak kuat. Walaupun ada dalil, ini kita pegang dengan dalil. Sebab itulah orang yang kuat dalilnya, kuat pegangan dalilnya, dia faham sama ada dalil akli, dalil akal, ataupun dalil naqli, dalil Quran dan hadis. Jadi tiap-tiap pegangan mesti ada dalil. Kalau tidak ada dalil, maka pegangan tu tuan-tuan sekalian tidak memadai. Saya ulang balik. Banyak kali ni saya ulang balik untuk peringatkan diri kita lah. Kalau tiap-tiap i'tiqad, walaupun benar sekalipun, walaupun pegangan tu benar sekalipun, tapi tidak berdasarkan kepada dalil, tidak berdasarkan kepada nas, maka tuan-tuan sekalian, orang yang tidak ada dalil ni dihukumkan dia sebagai muqallid. Muqallid tu pegangan dia ikut orang dengan tidak mengetahuikan dalil. Contoh, seperti seseorang dia i'tiqad betul Allah Ta'ala wujud, Allah Ta'ala tu qidam, baqa, mukhalafatuhu Ta'ala lil hawadis, qiyamu Ta'ala binafsih, wahdaniyat, qudrat. Dia pegang betul sungguh Allah Ta'ala tu bersifat dengan qudrat. Dia pegang betul sungguh Allah Ta'ala tu bersifat dengan kuasa. Sungguh. Tapi tuan-tuan sekalian, tak ada dalil. Walau pegangan dia betul sekalipun, maka dinamakan dia muqallid. Muqallid tu ikut cakap orang lain tanpa mengetahuikan dalil. Maka tuan-tuan sekalian, orang macam ni, muqallid ni, ulama meletakkan hukum, tuan-tuan sekalian, ada setengah daripada ulama mengatakan muqallid tu tak terpakai imannya. Maksud tak terpakai iman tu, maknanya iman dia tu tuan-tuan sekalian tak boleh kira. Yakni di sisi Allah Ta'ala, ini kata setengah ulama, kata sebahagian ulama, orang tu tak terpakai imannya. Bila kata tak terpakai iman, maka tuan-tuan sekalian, jadilah dia tu kekal dalam api neraka, yakni kufur indallah. Kata setengah ulama. Kata setengah ulama pula, dia kata imannya sah. Imannya sah. Pegangannya betul. Tetapi dihukumkan berdosa. Apa sebab berdosa? Kerana meninggalkan kewajipan Muslim. Orang Islam ni, dia wajib belajar.
nak menguatkan dalil tu wajib dia kena belajar. Tapi tuan-tuan sekalian, bila dia meninggalkan belajar, maka sebab itulah dia tidak berdalil. Dia kena berfikir. Jadi berfikir itulah nak menguatkan dalil. Bila dia tinggalkan berfikir ni, maka hukumnya imannya sah, tetapi berdosa besar. Sebab itulah kita ni kena ada dalil. Okey, dalam kitab ni dalil tu terbagi kepada dua. Sama ada dalil naqli, dalil nakal tu maksudnya naqli tu pindahkan daripada Al-Quran ataupun Al-Hadis, ambil Quran tu, ambil hadis tu dijadikan dalil iman kita, dalil simpulan iman kita. Ataupun kita pakai dalil akli, dalil akal. Jadi dalam tauhid ni tuan-tuan, ulama katalah, kita ni, saya ni ikut kata ulama'nya, dalil Quran dengan dalil akal ni mana kuat? Maka ulama' kata dalil akal lebih kuat daripada dalil Quran. Kenapa? Kerana tuan-tuan sekalian, tiap-tiap kita ni Allah Ta'ala bekalkan dengan akal. Allah Ta'ala jadikan kita tu berakal. Mana ada akal pada diri kita tuan-tuan. Sedangkan dalam Quran ni, kita semua tuan-tuan sekalian, bukan semualah, tapi kebanyakan daripada kita pada hari ni, lemah kita daripada nak memahamkan Al-Quran. Walaupun kita ni boleh baca Quran, tahu tajwid Quran, tahu taranum dalam Quran, nak berlagu-lagu dalam Quran tu boleh. Hukum tajwid ni kita fasih. Tetapi nak memahamkan ayat Quran tu, dia memerlukan kepada ilmu yang lain. Banyak lagi ilmu-ilmu yang dia perlu tahu. Ilmu mantik lah, nahu lah, sarab lah, ilmu aruk lah. Jadi banyak cabang-cabang ilmu nak kita kena belajar, nak memahamkan ayat Quran. Yang ni yang melemahkan kita. Tapi akal kita ada. Walaupun akal kita ada, kita kena belajar juga hukum. Akal tu kena belajar juga. Kalau orang yang ada akal tapi tak belajar hukum akal, kadang-kadang akalnya tu salah meletakkan hukum tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang dia tak boleh beza mana yang dikatakan mustahil pada adat dan mana satu yang dikatakan harus pada akal. Mustahil akal tu macam mana, mustahil adat macam mana, harus akal macam mana, harus adat macam mana. Tu semua kena belajar. Tak dapat tidaklah hidup dalam dunia ni, dia mesti kena ada ilmu. Tak ada ilmu tuan-tuan sekalian, maka hinalah kehidupan manusia tu. Inilah. Baik. Jadi dalam ni kata, tandanya, tanda kata Allah Ta'ala tu ada, ataupun dalilnya, dalil tu perkara yang menunjukkan yang Allah Ta'ala tu ada. Mana? Firman Allah Ta'ala. Jadi firman Allah Ta'ala dalam Quran ni menunjukkan pada berwujudnya Allah Ta'ala. Tengok ya. Ini yang saya kata tuan-tuan. Ambil ayat Quran, jadikan dalil. Sedangkan kita sendiri pun tak tahu nak letakkan dalil tu. Tengok ayat. Contoh ayat ni kan. Ayat ni kata, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Allah, bermula Allah Ta'ala tu, alladzi yang khalaqas samawat. Yang menjadikan 7 petala langit wal arda dan bumi. Baik. Mana kata tanda ada sifat wujud? Mana dalam ayat, dalam perkataan dalam ayat ni yang menunjukkan Allah tu wujud? Mana? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Tak ada pun kalimah wujud. Mana? Jadi tuan-tuan, yang ni kita kena ngajilah ilmu mantik tu.
Ilmu mantik tu kita kena mengaji pula tuan-tuan. Jadi kalimah ni, ayat ni tuan-tuan, yang menjadi dalil tu ialah perkataan allazi khalaqa. Ataupun perkataan khalaqa. Macam mana? Macam mana dia punya nak kita terangkan? Khalaqa tu makna telah menjadikan. Allah Ta'ala dah menjadikan 7 petala langit dan bumi. Jadi mana bila dia, yakni Allah yang menjadikan 7 petala langit dan bumi tu, mana mungkin Allah Ta'ala menjadikan 7 petala langit dan bumi kalau dia bersifat dengan tiada. Walaupun sekarang dia ada, tapi akan datang dia tiada. Ini kalau. Akan datang dia tiada, macam mana dia nak menjadikan 7 petala langit dan bumi ya? Kalau akan datang dia tiada. Contohlah saya bagi tahu tuan-tuan. Contoh ya, nak bagi reti ayat ni tuan-tuan ya. Macam inilah. Katalah seorang ni kan, dia menjadikan sebutir rumah. Sebiji rumah dia buat. Dia buat tuan-tuan sekalian. Tengok ya. Kalau dia bersifat dengan mati, setelah rumah tu siap, dia yang mentadbirnya, dia yang mengurusnya, dia yang bayar duit apinya, dia yang bayar duit elektrik airnya, dia yang meletakkan perabotnya kat sini, biliknya kat sini, dapurnya kat sini. Pendek katanya, masa dia ada, dialah yang mentadbirkan rumah tersebut. Tapi bila dia meninggal dunia, tuan-tuan sekalian, dia tak boleh dah nak mentadbir rumah tu tuan-tuan sekalian. Habis dah dia. Hak dia dah tak ada dah atas rumah tersebut. Maka tuan-tuan sekalian, masa tu lemah tak dia? Lemah. Yang itulah Allah Ta'ala tu. Jadi maknanya kalau Allah Ta'ala tu mati, walaupun sekarang tak mati, dia buat langit bumi. Dia buat, dia tadbir. Kalau dia bersifat dengan tiada, akan datang dia tiada, maka lemah tak dia untuk mentadbirkan alam ni? Mana boleh Allah Ta'ala tu macam tu. Sebab itulah kalimah allazi khalaqa tu, yang menjadi ia Allah Ta'ala tu, menunjuk dalil atas Allah Ta'ala tu ada, yang ada dia tidak diputuskan dengan tiada. Macam tu. Itu dia, dalil dia tu. Itu dalil Quran. Nampak tak? Nak fahamkan ayat ni pun, dalil Quran ni pun, kita berhajat kepada ngaji mantiknya, nak mengaji ilmu bayannya, nak mengaji ilmu badaknya, nahu sorab tu dah tentu dah lah. Wajib kena belajar kalau nak memahamkan Quran dan hadis. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, sedangkan kita lemah yang tu. Tapi untuk orang awam ni tuan-tuan, eloklah berpegang kepada dalil akal. Itu dalil Quran kan. Kata arti ayat Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Artinya Allah Ta'ala sahajalah yang menjadikan menjadi 7 petala langit dan bumi. Cuba tengok ayat ni tuan-tuan. Allazi khalaqas samawati. Kalimah as-samawat tu, itu jamak. Maksud je jamak tu, langit tu ada 7 lapis. 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, sampailah kepada 7 lapis tuan-tuan. Bumi pun 7 lapis tak? Ya, bumi pun 7 lapis juga. Tapi kenapa kalimah wal ardo, al ardu, datang kalimah tu, kalimah bukan jamak. Sedangkan as-samawat tu, itu jamak tu. Kalimah plural, bukan singular. Tapi kalimah al ardo tu pula, kalimah tu singular, menunjukkan satu. Tapi kata bumi tu 7 petala bumi. Langit 7 petala langit. Kenapa bumi datang kalimah tu kalimah mufrad je, bukan kalimah jamak ni? Apa bezanya? Nampak tuan-tuan? Jadi kan langit tu Allah Ta'ala jadikan berlapis-lapis, tapi satu lapis dengan satu lapis ada ruang kosong. Dia bukan macam kuih lapis tu.
Kalau kuih lapis tu dia bertindak macam ni, dia bertindak macam ni, dia bertindak macam ni. Tapi kalau langit tu tak, langit tu satu lapis macam ni, ada ruang kosong. Langit pertama dengan langit kedua tu ada ruang kosong. Langit kedua pula dengan langit ketiga ada ruang kosong. Sebab tu datang kalimah jamak. Sebab tu datangkan kalimah yang menunjukkan banyak. Sedangkan langit tu dia berlapis macam ni, rapat-rapat macam kuih lapis tu. Jadi lapis kuih lapis macam tu dia menunjukkan walaupun ada 7 lapis tapi menunjukkan seperti seketul. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kalimah wal arda tu tak didatangkan dengan kalimah jamak. Itu beza dia. Itu beza kalimah as-samawat dengan kalimah al-arda. Okey. Baik, tengok ya. Itu dalil kita yang kita nak pegang, dalil Quran. Okey. Ada pun dalil akal. Ini berhajat kepada huraian. Ataupun tanda ada Allah. Ini Tuan Guru ni dalil akal tu dia tulis macam tu je. Dia tidak dihuraikan. Okay? Ataupun tanda ada Allah Ta'ala tu baharu alam ini. Jadi baharu alam ni menjadi dalil tentang ada Allah. Jadi kan tuan-tuan, kalimah baharu alam ni dah menjadi satu hal dah. Dah jadi satu hal dah bagi kita tuan-tuan. Kita nak menghukumkan alam tu baharu. Okey, baharu alam. Jadi saya nak huraikan tuan-tuan, macam mana alam ni, baharu alam ni menjadi dalil tentang ada Allah. Baik, pertama sekali, alam tu apa dia? Bila sebut alam, alam tu apa? Maka ulama kata alam tu ialah pertama definisi dia kullu ma siwallah. Tiap-tiap yang lain daripada Allah maka dinamakan dia alam. Sungguh pun berbagai-bagai pandangan ulama berkenaan dengan alam. Ada yang mengatakan alam tu sama ada yang berakal ataupun yang tidak berakal termasuk dalam alam. Ataupun ada yang mengatakan alam tu yang berakal saja. Ada yang mengatakan alam tu semua sekali. Termasuklah malaikat jin atau kita sebut yang lain daripada Allah Ta'ala. Semua tu adalah alam. Okey. Faham ya? Bila sebut alam tu kullu ma siwallah. Tiap-tiap barang yang lain daripada Allah maka dinamakan dia tu alam. Baik. Tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi bila sebut alam tu maknanya itu, kita nak hukumkan pula alam ni qadim ke baharu. Alam ni qadim ke baharu. Tak berhajat kepada pemikiran. Oh, kita pun hukum. Kita fikir-fikir dengan akal kita ni, oh, alam ni tak mungkin alam ni qadim. Alam ni mesti baharu. Mana tahu? Maka kita dengan akal yang Allah Ta'ala bagi, kita fikir-fikir, oh alam ni mesti baharu. Apa tanda alam tu baharu? Tanda alam tu baharu ialah alam tu bersifat dengan baharu. Apa sifat baharu tu? Sifat baharu tu ialah ada dia tu sebelumnya tiada. Dulu kita tiada. Sekarang baru ada. Tu alam lah tu. Mana ada dia tu baharu. Macam kita ni, ada kita baharu. Dulu tak ada. Tiba-tiba bila Allah jadikan kita, kita pun ada. Satu. Lepas tu pula, alam tu pula lah bersifat dengan boleh hilang, boleh tiada. Boleh hilang, boleh tiada, boleh ada, boleh tiada. Maka itu tanda alam tu baharu. Ataupun alam tu bersifat dengan benda baharu. Apa dia? Seperti gerak dan diam, ada dan tiada. Gerak dan diam. Mesti ada dulu kemudian. Boleh jadi ada dulu. Gerak kemudian. Boleh jadi gerak dulu. Diam kemudian. Jadi
Maknanya ada dulu, ada kemudian. Jadi bila mana satu benda tu bersifat dengan ada baru, ada dulu, ada lama, ada kemudian, ada dulu, maka jadilah benda tersebut tu baharu. Jadi kita fikir dengan akal kita, tiap-tiap yang bersifat dengan baharu, tiap-tiap bersifat dengan ada sifat baharu, ada dulu, ada kemudian, maka dinamakan dia tu adalah baharu. Jadi bila dia baharu, tentulah ada yang membaharukan dia. Tentulah ada yang menjadikan dia. Maka yang menjadikan dia tu mestilah bersifat dengan ada. Kalau dia tiada, macam mana dia nak menguruskan benda yang dia adakan? Macam tadilah. Saya kata macam ni tuan-tuan. Orang tu buat rumah. Masa buat rumah tu dia ada. Kalaulah yang buat rumah ni tiada, maka tuan-tuan sekalian, macam mana dia nak menguruskan yang perkara benda yang dia buat? Macam Tuhan kita kan. Kalaulah memang sekarang kita hukum dia ada. Tapi akan datang kalau dia tiada macam mana? Kita fikir, kalau dia tiada macam mana? Tiba-tiba Allah tu hilang. Tiba-tiba Allah tu mati. Maka segala yang dia buat ni, siapa yang nak mentadbirnya? Dia dah buat langit. Di langit tu ada cakrawala, ada bintang-bintang yang bergemelapan. Ada planet-planet, ada ruang-ruang udara yang dia nak uruskan. Kalau dia tiada, siapa nak buat? Jadi boleh jadi matahari akan berpusing kot lain pula. Bulan pusing kot lain pula. Berlaga-laga pula. Kalau tak ada yang mentadbirnya. Maka tuan-tuan kita pegang yang menjadikan langit, bumi, manusia, jin, bumi, sungai, laut, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Mesti ada yang mentadbirkan. Kalau dia tiada, macam mana dia nak mentadbir? Macam mana dia nak memerintah? Maka akan kita hukum tuan-tuan sekalian, mesti ada yang mentadbir benda alam yang baharu ini. Jadi baharu alam ni menjadi dalil tentang wujudnya Tuhan yang bersifat dengan ada, yang tidak boleh diputuskan dengan tiada. Jadi kita fikir dalil ni, hari-hari kita fikir nak mengkuatkan pegangan, nak mengkuatkan dalil yang mengatakan Allah tu wujud, Allah tu ada. Itu kata pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah tu, Allah mawujud bila makan. Allah tu ada dengan tiada berhajat kepada tempat. Yang berhajat kepada tempat tu ialah benda baharu ataupun makhluk. Jadi macam contohnya, saya bagi lagi tuan-tuan. Bila sebut masa, bila sebut waktu, dia terbahagi kepada dua. Waktu tu ada dua. Satu dinamakan waktu azali ataupun waktu qadim. Yang keduanya waktu imkan. Jadi pada waktu azali ni, pada waktu qadim ni tuan-tuan, masa tu wujud tu hanya Allah Ta'ala sahaja yang bersifat dengan wujud. Allah je ada. Masa tu masa lain tak ada. Siang, malam, pagi, petang, tengah hari, matahari, bulan tak wujud masa tu. Dan masa tu pun tak ada tempat tuan-tuan sekalian. Masa tu tak ada tempat. Allah tak buat tempat lagi. Tuan-tuan sekalian. Masa tu kan tak ada tempat tapi Allah dah wujud dah. Allah dah wujud dah masa tu tuan-tuan sekalian. Jadi kewujudan Allah tak berhajat kepada tempat. Sebab tempat tu makhluk. Tempat tu adalah makhluk. Kalau kata Allah di aras, aras tu makhluk. Kalau Allah di langit, langit tu makhluk. Tuan-tuan. Jadi kan tuan-tuan, kalau agak kurang percayalah, balik nanti ni tuan-tuan, balik nanti ni lepas balik-balik lah kan, ada kat rumah kan.
nak menghadap komputer kan, menghadap handphone kan. Nanti ni lepas kelas kita ni kan, cuba buka surah Al-Hadid ayat Quran. Surah Al-Hadid ayat yang keempat. Cuba buka. Nanti dalam Quran cuba buka. Surah Al-Hadid ayat keempat. Kalau orang kata Allah Ta'ala tu di langit. Allah Ta'ala tu di langit, di arash, tuan-tuan. Sebenarnya dalam ayat Quran, tuan-tuan, Allah tidak menyebutkan dia tu di langit. Allah tak menyebutkan, Allah Ta'ala tu tak menyebutkan semata-mata di arash. Zuhir ayat. Cuba tengok ya. Dalam surah Al-Hadid ayat keempat tu yang berbunyi macam ni. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Thumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَيَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Tengok. Kalau ada orang kata Allah Ta'ala tu di aras, dengan dalil Quran ni, summastawa alal arsh, cuba tengok di bawah. Kalau dia kata, Allah Ta'ala tu kata dia di aras. Summastawa ala aras. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Cuba tengok ayat di bawah tu pula. Wa huwa ma'akum. Ni satu ayat ni. Ayat keempat ni. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Dan bermula dia. Huwa tu rujuk pada Allah tu. Dan ia Allah Ta'ala tu berserta dengan kamu. Aina kuntum. Di mana saja kamu berada. Jadi maknanya kita kat mana? Oh, kita kat bumi. Bila kita kat bumi, Allah sebut wa huwa ma'akum. Dia berserta dengan kamu di bumi ya. Di bumi ya. Dalam satu ayat dah bercanggah pengertian zuhir. Sebab itulah ulama kata az-zuhir laisa murad. Bukan yang kata yang zuhir itu dia lagi bukan makna. Kita bukan nak macam tu. Sebab tu tuan-tuan kalau bercanggah ayat dalam satu, bukan ayat lain dengan ayat lain tak. Dalam satu ayat sudah bercanggah maknanya. Maknanya tuan-tuan sekalian, wajib kita takwil. Wajib kita takwil tuan-tuan sekalian. Bukan wajib kita pegang yang tu tak. Nak pegang macam mana? Tu tak tengok ayat lain. Ayat lain kata Allahu fis samawati wal ard. Allah Ta'ala tulis di langit dan di bumi. Nak pegang mana? Di langit pun ada, di bumi pun ada. Macam tu. Kalau kata Allah tu bertempat, di langit pun dia, di bumi pun dia. Bila masa di langit, bila masa di bumi. Maka sebab itulah tuan-tuan sekalian, tak boleh pegang dengan ayat, dengan tak boleh pegang perkataan yang mengatakan Allah tu di langit. Yang kita nak selamat akidah kitanya, ialah Allah Ta'ala tu tak bertempat. Apa pasal? Sebab dia bukannya seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Jaga tu baik-baik. Sebab saya melihat tuan-tuan sekalian, yang bahayanya pada hari ni, orang-orang yang suka tengok pengajian ni dalam Google, dalam Chrome, dalam YouTube, dalam TikTok. Ni bahaya besar tuan-tuan. Kalau tak boleh nilai. Kalau dah ada ilmu dah boleh nilai, maka kita terselamat. Tapi kalau tak ada ilmu dan tak boleh nak menilai, maka boleh jadi kita tak selamat tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi cukuplah. Sekadar tu kita punya huraian pagi ni, insya-Allah. InsyaAllah masa akan datang, dalam bulan Ramadan pun kita akan teruskan pengajian kita ni. Kita akan masuk nanti yang ketiga. Wajib kita percaya dan i'tikad bahawasanya tetap dan sabit bagi Allah Ta'ala bersifat dengan baqa. Baik, ada soalan tak? Sebelum kita berhenti 3-4 minit lagi ni.
Ada soalan apa-apa tak yang kurang faham? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ni saya nak tanya yang selalu ustazah ke ustaz ke mengatakan 1/3 malam Allah turun tu macam mana tu Ustaz? Itu saja. Baik. Dalam handphone saya ni kan, kalau saya nak carilah, ada orang hantar. Ada orang hantar beberapa orang ustaz yang mengatakan Allah Ta'ala tu sepertiga malam tu turun. Ini ayat. Itu datang daripada hadis. Perkataan tu datang daripada hadis. Tapi sebab tu tuan-tuan ya. Ayat Quran dengan hadis ni tuan-tuan, ada yang muhkamat, maknanya yang tak perlu kepada pentakwilan, dan ada ayat Quran dan hadis yang mutasyabihat, yang memerlukan kepada pentakwilan. Dia tak boleh pegang zahir. Seperti perkataan kita juga. Seperti perkataan manusia biasa macam kita orang Melayu lah. Ada perkataan kita orang Melayu yang perlu tak pada pentakwilan. Ada contoh tuan-tuan ya. Ni orang perempuan dalam kita punya Zoom meeting kita pagi ni kan. Kalau suami kita suruh Cik Mah, contoh ya, Cik Mah masak nasi. Ayat ni betul ke salah? Ayat ni betul ke salah Puan Zabedah? Puan Syima? Puan Ros? Masak nasi. Cik Mah masak nasi. Ayat ni salah ke betul? Tak tahu? Betul. Betul? Betul. Betul. Salah ayat ni. Salah. Betul. Dia suruh masak nasi. Patutnya beras Ustaz. Maksudnya masak beras. Patutnya masak beras, bukan masak nasi. Tapi kita bangkang tak? Bangkang. Kita bangkang juga. Abang, masa masak nasi bang, masak beras. Bangkang tak? Tak kan? Tak. Jadi makna macam itulah ayat Quran, ayat yang kata hadis tadi ni. Jadi perlu, sebab kita kalau bahasa kita, masak nasi, kita dah faham dah. Masuk masak nasi itu ialah ambil beras, bubuh air, basuh, letak air, letak dalam rice cooker tu. Itu makna dia. Tapi kalau perkataan Nabi, tuan-tuan sekalian, banyak kita tak takwil, pegang zuhir-zuhir macam tu. Kalau Puan Syima lah, suami kata masak nasi. Agak-agaknya ambil nasi, bolang periuk, tutup. Nak pegang zuhir ni? Itu kan? Sebab itulah hadis ni kata, yanzilu mina apa? Nazala Rabbuna. Hadis ni panjang. Nazala Rabbuna. Dia kata, turunlah Tuhan kita. Dia kata kan. Turun Tuhan tu bukan maksud Allah Ta'ala tu turun. Bukan zat Allah Ta'ala bersifat dengan turun. Kalau Allah bersifat dengan turun, kurang tak dia? Jadi lemah tak dia? Lemah. Mana jalan lemah dia? Oh, Allah Ta'ala turun tu sebab dia nak tengok, nak tahu adakah hamba dia yang bangun malam ke tidak. Lemah tak dia jadinya? Lemah lah. Pasal apa? Dia perlu turun pula. Dia perlu berubah tempat pula nak tengok. Anak Puan Zaidah bangun ke tak? Puan Hamidah bangun ke tidak? Puan Husna bangun ke tidak? Puan Rohani bangun ke tidak? Macam tu. Tak. Adakah Tuhan tu perlu macam tu sedangkan bersifat dengan ilmu yang ilmu dia meliputi? Perlu dia turun tak? Kalau dia turun, jahil tak dia? Sebab tu tak boleh pegang kata turun. Zat Tuhan yang turun. Yang turun kat sini ulama kata ialah nuzulu rahmati rabbina. Turun tu ialah turun rahmat Tuhan kita. Bukan turun zat. Itu takwil dia. Macam masak nasi tadi lah.
Bukan masak nasi, masak beras. Takwil dia apa? Masak beras yang lagi akan jadi nasi. Macam tu. Jadi turun tadi ni bukan turun zat Allah. Bukan menunjukkan Allah Ta'ala tu di atas. Tak. Macam tu. Jadi sebab itulah dalam Quran pun cerita, ayat Quran ni ada yang muhkamat. Muhkamat tu jelas tuju makna dia. Jelas tuju dia tu jelas. Macam ayat kata kan, apa dia? Ayat kata, la taqrabu zina. Jelas. Jangan hampiri zina. Jelas. Terang-terang larangan Allah. Tapi ada ayat yang mutasyabihat. Yang makna dia tu kesamaran. Kalau kok ni jadi macam ni. Kalau kok ni jadi macam ni. Yang tu perlu kepada ilmu yang banyak. Kita yang ilmu tak banyak ni, ikut ajalah ulama-ulama yang banyak ilmu tu. Dah. Ni golongan masalahnya. Ada golongan nak mengelirukan kita pada zaman kita ni, tuan-tuan sekalian. Ajak berbincang, muzakarah, tak nak. Tapi tuan-tuan, duk ajak orang pegang Tuhan tu bertempat, Tuhan tu bertangan, Tuhan tu berkaki dan sebagainya. Macam apa tuan-tuan? Tak sudah-sudah nak menyerupakan Allah Ta'ala tu dengan makhluk. Sedangkan jelas Allah Ta'ala sebut, laisa kamislihi. Tiada seumpamanya sesuatu. Jadi kalau kita kata Allah tu bertempat, kita dah menyamakan Allah Ta'ala tu dengan sesuatu daripada makhluk. Okey, boleh faham Farhana? Boleh Ustaz, boleh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak. Ustaz, Ada lagi? Ya. kenapa bila kita berdoa tu, kita menadah tangan tu seolah-olah macam kita minta sesuatu tu daripada atas. Jadi yalah, sebabnya kadang-kadang kalau macam ada orang tanya, kita kena minta Allah yang ada di atas sana. Jadi itikad macam tu macam mana Ustaz? Salah tu. Macam ni. Okey, macam ni. Baiklah. Apa makna doa? Sebab itulah tuan-tuan puan-puan, orang yang ulama yang banyak ilmu ni kan, sebab itulah ulama tu diibaratkan seperti lampu. Dia menyuluh jalan kita. Yang kita tak nampak, yang kita kurang faham tu ulama yang bagi faham. Sebab tu yang saya pun tuan-tuan, dapat ilmu sikit sebanyak ni, bukan pasal kita fikir sendiri, bukan kita baca sendiri dah. Kita menadah pada tok guru ni, ulama ni. Jadi bila kita menadah tu, dapatlah ilmu sikit sebanyak. Macam itulah ibarat dia. Jadi tuan-tuan, apa pasal kita menadah tangan kita, menadah tangan kita ke langit macam tu? Kenapa kita tak berdoa, tak untuk angkat tangan je? Cakap dekat mulut kita, tak payah angkat tangan. Kenapa? Kenapa sunnah kita mengangkat tangan tu? Kenapa? Pertama, kita kena tanya dulu, apa makna doa? Doa ni, tuan-tuan, dia kalau kita buat minta, minta. Ada orang kan, dia minta. Ada orang datang jumpa kita, minta duit. Atau minta barang kau sikit, minta. Dengan doa, sama tak makna dia? Lain. Lain tuan-tuan sekalian. Bahkan, kalau kita minta pada kerajaan, kita rakyat minta pada kerajaan, adakah namanya doa? Ataupun kita minta pada sultan, raja, adakah doa? Tak. Doa ni tuan-tuan sekalian, makna dia ialah talabul adna ilal a'la. Minta yang peringkat rendah kepada yang peringkat atas. Masuk peringkat atas tu bukan makna Tuhan tu di atas. Makna dia minta maqam yang di bawah. Apik kan macam ni, Apik? Pangkat yang di bawah kepada makam atas, makam tinggi. Jadi Allah Ta'ala tu makamnya tinggi, dia sebagai Tuhan. Jadi kita minta kepada yang makam tinggi, bukan tempat dia tu di atas. Itu makna doa. Sedangkan tuan-tuan,
minta dengan sultan itu bukan doa, itu permintaan di antara makhluk dengan makhluk. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita minta pada raja, sultan, ada permintaan kita yang raja tak boleh nak tunaikan. Tapi tuan-tuan sekalian, permintaan kita dengan Tuhan, Allah Ta'ala pasti akan terima, pasti akan tunaikan. Tapi tuan-tuan sekalian, ikut Tuhan kehendak. Sebab tu dalam kitab, dalam Quran sebut, Udu'uni astajib lakum. Jadi faham pada ayat ni, Udu'uni, mintalah oleh akan aku. Berdoalah oleh akan aku. Pasti aku akan tunaikan. Jadi mana? Semata-mata kita minta, Allah Ta'ala pasti tunaikan. Tapi tunaikan tu fi waqtil ladzi yurid. Pada waktu yang Allah Ta'ala kehendak. Laisa fi waqtil ladzi turid. Bukan pada waktu yang kita kehendak. Bukan. Tapi tuan-tuan, kalau kita pergi jumpa sultan, kita minta, tapi ada perkara yang sultan tak boleh nak bagi. Tak boleh. Bukan susah, bukan susah. Tuanku, tuanku saya nak minta dari tuanku turun tahta, bagi saya naik, boleh tak? Dia bagi tak? Tak. Tapi permintaan kita tetap Allah bagi. Tapi pada waktu yang dia kehendak. Jadi maknanya, kita angkat tangan tu bukan maknanya Tuhan tu di atas, bukan Tuhan tu di langit, bukan Tuhan tu di atas bertempat dah. Kita minta tu kerana ialah kita ni orang bawah. Kinayah pada kita minta pada yang makam atas, kinayah, sindiran. Tahu tak? Sebab itulah tiap-tiap benda ada kiblatnya, ada hadapnya. Macam contohnya solat. Solat kita tu ngadap kiblat Zuhir. Kiblat hati Allah, kiblat mata di tempat kita sujud. Macam itulah doa. Kiblat doa tu kat mana? Kiblat doa tu bukan Kaabah. Kiblat doa tu langit. Pasal apa? Sebab langit adalah pihak yang mulia. Itu je. Bukan menunjukkan Allah Ta'ala tu di langit. Macam tu. Boleh faham Puan Syima? Boleh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama kasih. Alhamdulillah, syukur atas Allah Ta'ala bagi kita ilmu pagi ni. Baik, ada lagi? Ada soalan lain? Tak ada. Baik, kalau tak ada, kita berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah kita sambung pula minggu depan. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan nanti tuan-tuan masuk belajar ni fardu ain, wajib. Maka Allah Ta'ala gandakan pahala kita ngaji ni sampai 700 kali ganda. InsyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azimah sultan, ya qadimat ihsan, ya da'iman ni'am, ya kasirul jud, ya wasi'al ata', ya khafiyal lutuf, ya jami' sana, ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim warda sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal jaka ahla ya miyasira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli barid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli makhiyyasir alaina kulli asir.
وتيسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك الله بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك الله بحق سيدنا محمد أحرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بك نفسك الذي لا يرى وارحمنا بقدرتك علينا فلا ننقطع ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Allah.